Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak cerita pada korang semua tentang sejarah sepak takraw di Malaysia. Okey, bila kita cerita pasal sejarah sepak takraw di Malaysia ni, ia agak sinonim lah dengan rakyat Melayu, di mana daripada sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi permainan sepak takraw ni dimain. Tapi taklah dipanggil sebagai sepak takraw. Akhirnya pada ketika itu dipanggil sebagai sepak raga. Jadi pada ketika itu tidak mengira rakyat biasa, bangsawan, malah Sultan sendiri bermain dengan permainan ini. Dikatakan pada abad ke-16 permainan ini dimainkan di Melaka dan juga di Riau. Okey, pada 1946 permainan sepak raga ni telah dimodernkan oleh seorang insan yang bernama Hamid Maidin. Beliau telah memperkenalkan sepak raga secara moden dengan menggunakan gelanggang dan juga jaring. Ketika era sepak raga moden berkembang, pada ketika itu Persatuan Sepak Raga Pulau Pinang telah mengadakan sidangan dengan negeri-negeri Persekutuan Tanah Melayu. Maka pada 1960 wujudlah Persatuan Sepak Raga Melaya di Tanah Melayu. Johanan sepak raga ni telah pertama kali berlangsung di Stadium Kuala Lumpur pada 1962 yang telah mempertaruhkan piala emas Kirjohari pada ketika itu. Saya korang nak tahu sejak bila nama sepak raga ni telah tukar menjadi sepak takraw? Jadi nama ini telah berubah apabila Hasil Usaha Malaysia telah berjaya mempertandingkan sepak raga ini pada Sukan C 1965 yang di mana Malaysia telah menjadi tuan rumah pada ketika itu. Ketika itu nama pun telah berubah menjadi sepak takraw. Malah Malaysia juga telah memenangi pingat emas pada ketika itu di Sukan C 1965. Okey, namun saya sekali pada beberapa tahun selepas itu, pada 1971 hingga 1983 di Sukan C, Malaysia tidak lagi berjaya meraih pingat emas kerana kita telah ditewaskan oleh negara jiran iaitu negara Thailand. Jadi muncullah antara nama-nama player ataupun tokoh legenda pada ketika itu dalam sepak takraw ini. Jadi antara nama-namanya adalah Adnan Saidin sebagai killer dan Kamaruddin Saleh sebagai tekong. Dan terdapat banyak lagi nama-nama legenda yang lain. Mesti korang nak tahu apakah bentuk acara yang telah dipertandingkan dalam permainan ini. Jadi antaranya adalah regu 3 pemain, di mana setiap pasukan terdiri pada satu regu. Dalam satu regu itu terdapat 5 orang pemain. Okey, yang kedua regu 2 pemain atau dipanggil sebagai double. Okey, regu 2 pemain ni setiap pasukan terdiri daripada satu regu dengan 3 orang pemain. Dan yang terakhir adalah berpasukan 3 pemain atau panggil trio. Okey, setiap pasukan terdiri pada 3 regu dengan 9 orang pemain dan 3 orang pemain simpanan. Dalam sepak takraw ni terdapat kemahiran-kemahiran yang pemain perlu ada untuk bermain sepak takraw ni. Okey, antaranya kita boleh sebut sebagai sepak sila sebagai asas sepak sila, sepak kuda, memeha, menanduk dan juga merejang. Okey, yang pertama dalam sepak sila, kemahiran yang diperlukan adalah menyepak bola secara sila, kedudukan sila. Dan bagi sepak kuda adalah menggunakan hujung jari kaki lah, menyepak menggunakan hujung jari kaki. Bagi memeha pula, kita menggunakan peha untuk menyambut bola. Antara peha dan juga lutut, kita boleh gunakan kedua-duanya lah dalam memeha ni. Dan bagi menanduk ni sebagai kira kita menerima bola daripada pihak musuh dengan menanduk, dan juga kita juga boleh menggunakan tandukan ini sebagai balas, kiranya balas kepada pahlawan.
menggunakan tanduk, kita menggunakan di kawasan sini ya. Bagi kemahiran merejang pula, kemahiran merejang ni antara kemahiran yang selalu kita lihat lah. Kiranya killer selalunya menggunakan kemahiran rejang ni, di mana dia ada dua, merejang menggunakan kaki dan juga merejang menggunakan kepala. Dalam merejang ini selalunya pihak killer lah yang tugas posisinya akan merejang bola ke pihak musuh. Pada pendapat saya tentang permainan sepak takraw di UC ni, saya dapati bahawa ramai pelajar-pelajar, terutama pelajar lelaki, bermain permainan sepak takraw ni pada waktu petang di kolej keidman masing-masing. Jadi ia menunjukkan satu petanda yang bagus lah, kerana dia dapat menarik para pelajar untuk bermain permainan sepak takraw ini. Bagi khusus permainan sepak takraw ini, saya rasa para pelajar perlu mengambil permainan ini khusus ini, kerana ia bukan sahaja dapat menunjuk cara-cara bermain sepak takraw, malah ia juga merupakan satu permainan yang seronok, dan paling penting ia juga merupakan lambang budaya tradisi negara kita. Okey, pada pendapat saya, pertandingan yang menarik yang berlangsung pada sepak takraw ini, salah satunya adalah apabila kita memenangi pingat emas pada Sukan Asia Jakarta Palembang pada 2018. Kerana kita kontingen Malaysia telah berjaya memenangi pingat emas ini sejak 24 tahun yang lalu lagi. Kita menginginkan pingat emas ini, dan last kita menang pingat ini pada 1990 di Beijing, China, dan 1994 di Hiroshima, Jepun. Itu adalah last kali kita menang pingat emas ini. Jadi ia merupakan satu pingat yang dinanti-nantilah oleh Malaysia, dan kontingen kita berjaya mendapatkan pingat emas itu pada berbalas 2-1, di mana kita menang dengan mata 21-11 pada pertandingan akhir itu.